Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا جناح عليكم, tidak salah kepada kamu, fima arradtum bihi bin khitbatin nisa, pada apa yang kamu sindirkan untuk memenang perempuan-perempuan. Au aknantum fi anfusikum, atau kamu pendam sahaja di dalam hati kamu. Alimallahu annakum satadhkurunahun, Tuhan tahu bahawa kamu akan menyebut mereka. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, tetapi janganlah kamu berjanji dengan perempuan-perempuan itu untuk akad perkahwinan secara diam-diam. Berjanji secara diam-diam. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu bercakap dengan percakapan yang baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan kamu tekad untuk akad perkahwinan hatta yablughal kitabu ajalah, sehinggalah ketetapan tiba di ajalnya, di tempohnya. Itulah perempuan itu telah selesai iddah. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Fahzaru, maka tolong berhati-hati dengan Tuhan. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penyantun. La junaha alaikum, tidak salah kepada kamu, in talaqtumun nisa, jika kamu cerai perempuan-perempuan itu, malam tamassuhunna, selama mana kamu belum menyentuh mereka, yakni menyetubuhi mereka. Au tafridhu lahunna faridah, atau engkau telah tetapkan untuk mereka ketetapannya, yakni maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh, hendaklah kamu menyerah mut'ah ataupun sagu hati kepada perempuan-perempuan yang dicerai ini. 'Alal musi'i qadaruhu, kepada orang yang berkelapangan, orang kaya dengan kadarnya. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, kepada orang yang kesempitan, miskin kadarnya. Mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian dengan cara baik. Haqqan 'alal muhsinin, ia menjadi hak kepada orang yang baik-baik. Wa in talaqtumuhun, jika kamu mencerai perempuan-perempuan itu, min qabli an tamassuhun, belum daripada kamu menyetubuhi mereka ataupun menyentuh mereka. Waqad faradtum lahunna faridah, sedangkan kamu telah menetapkan kepada mereka satu ketetapan daripada mahar. Fanisfu ma faradtum, maka kamu hendaklah membayar separuh daripada maharnya. Illa an ya'fun, kecuali jika perempuan itu maafkan. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ataupun dimaafkan oleh walinya yang memiliki, yang di tangannya lah akad nikah.
Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Bahawa kamu maafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pula kamu melupai jasa kebaikan sesama kamu. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu amalkan maha melihat. Surah Al-Baqarah. Ayat 235, 236, 237. Ya. Okey, tengok makna al-am. Tahlil hafaz dulu ya. Ar-rattum. Ar-rattum at-ta'rid. Al-ima'u wat-talwih. Ya. Isyarat-isyarat dan sindi-sindi. In ghairi kashfin atau izhar, tanpa menjelaskan dan tanpa menerangkan kehendak sebenar. Ya. Yang kata meminang perempuan dengan cara menyindir. Ya. Wahwa an tufhimal mukhataba bima turidu bidarbi minal isyarat biduni tasrih. Engkau memberi faham kepada seseorang yang kau cakap dengan sindir yang untuk isyarat, bukannya kenyataan jelas. Wahwa ma'khudhatun min arada syai'ai janabahu. Ya. Okey. Tengok bawah tu apa dia. Wa fil hadis inna fil ma'aridha lamanduhatun 'alal kadhib. Ya. Acak sekali sindir-sindir ini akan mengelakkan kita daripada berbohong. Ya. Kadang-kadang kita takut ataupun kita duduk dalam suasana, kita terpaksa berbohong. Tapi kadang-kadang tak perlu berbohong, sindir-sindir je. Ya. Wa ta'ridu fi khitbatil mar'ah. Macam mana menyindir dalam meminang. An yatakallama bi kalamin yushbihu khitbataha. Dia bercakap dengan satu percakapan yang seumpama pinang. Ya. Wala yusarrih bihi. Tetapi dia wala yusarrihu bihi. Tapi dia tidaklah terang-terang menyebut nama minang. Ka'an yakul. Contohnya. Dia kata, innaki la jamilah. Engkau ni cantik. Wa innaki la nafiqah. Engkau ni luar biasa cantiknya. Wa innaki ila khair. Ataupun dia kata, engkau ni insyaAllah akan menuju kebaikan. Khitbatin nisa. Al-khitbah talabun nikah. Ya, minta nak kahwin. Aknantum satartum wa azmartum. Ya, kamu sembunyi, kamu pendam dalam hati. La tuwa'iduhunna sirra. Jangan kamu berjanji dengan mereka secara diam. Huna an-nikah. Maksudnya jangan kamu janji nak kahwin. Sedangkan perempuan itu masih lagi dalam eddahnya. Ya. Tengok maksudnya la tuwa'idun nabi zawaji wa hunna fi halatil iddati illa talmiha. Jangan kamu berjanji dengan perempuan-perempuan yang masih dalam iddah kecuali talmiha, kecuali sindi-sindi. Talmiha dengan ta'ridha. Ya. Uqdatun nikah. Al-uqdatu minal aqdi wa huwa syad. Aqdu daripada akad. Akad ni syad. Ikat. Ya, tali kuat tu. Lagi bawah. Okey. Al-uqdah. Ajalahu. Tempohnya. Ainihayatahu. Puncaknya. Wal muradu bil kitab. Apa maksud kitab di sini? Al-fardul ladzi faradahu Allah 'alal mu'tadah minal maksi fil iddah. Ketetapan di sini, kitab di sini ialah ketentuan masa yang telah difardukan Tuhan kepada perempuan yang masih dalam iddah berapa lama, ya. Hatta yablughal kitabu ajalah, sehinggalah kitab ketetapan iddah itu sampai ke tempoh habisnya. Ay hatta tanqadiyal iddatu, habis iddahnya. Fahzaru ay ittaqu iqabahu. Fahzaru, berhati-hatilah dengannya, maknanya ittaqu iqabahu, takutilah hukuman Tuhan. Wala tukhalifu amrahu, jangan canggah perintah Tuhan.
Wa fihi makna tahdidi wal wa'idi. Ya. Di sini ada makna ugutan dan amaran. Ya. Halim, Halim yumahilul, Halim makna Tuhan yang penyantun. Apa maksud Tuhan penyantun? Yumahilul uqubah. Dia menangguhkan hukuman. Taklah salah tu dihukum. Dia maha penyabar. Fala yu'ajilu biha. Dia tidak cepat membawa hukuman. Wa min sunnati ta'ala annahu yumhil wa la yuhmil. Tuhan kita yumhil, menangguh. Wa la yuhmil, dia bukan malas. Dia bukan lalai. Dia yang menangguh dengan kudratnya, kuasanya. Al-musi'u alladhi yakunu fi sa'atin lighinahu, orang kaya yang berada dalam kelapangan kerana kekayaannya. Al-muqtir alladhi yakunu fi dhiqin li fakrihi, orang yang dalam kesempitan kerana kefakirannya. Tamassuhun al-massu imsaku syai'. Tamassuhun sentuh. Tapi sini dengan makna setubuh. Wa mithluhu al-misas wal-masis. Kalau ghar al-masu wal-kalamsi. Kata apa lagi? Apa dia? Wa kanna bihi anil jima'. Dia kata, ini dikinayahkan kepada persetubuhan sebenarnya. Yang dimaksudkan sini adalah persetubuhan. Semata-mata sentuh, belum berlaku hukum ini. Ini cerita kisah dicerai seorang perempuan yang telah diakad nikah sebelum daripada disetubuhi. Boleh ke cerai? Nanti kita akan tengok jawapannya. Faridah. Kalau cerai, apakah maharnya? Macam mana urusan maharnya? Faridah di sini dengan mana al-mahru, mahar, kewajipan. Al-faridatu fil asli ma faradahu Allah 'ala al-ibad. Faridah pada asalnya apa yang Tuhan fardukan kepada hamba. Wal muradu biha huna al-mahru. Maksud faridah dalam ayat kita ini ialah mahar. Jadi perempuan yang dicerai sebelum disetubuhi, ada dua jenis nanti kita akan tengok. Adakah dia telah tetapkan mahar ataupun dia belum tetapkan mahar. Setiap satu ada hukum tersendiri. Sebelum tu akhir sekali tu. Ya'fun. Perempuan itu memaafkan. Yatrukna. Dia lepaskan. Dia tinggalkan. Tinggalkan mut'ah. Ini cerita lain pula. Mut'ah. Bukan ni cerita mahar lagi. Jika dia maafkan mahar itu. وَيَصْفَحْنَا وَالْمُرَادْ تُسْكِتُ الْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنَ الْمَهْرِ. Maksudnya perempuan menggugurkan haknya dalam bentuk mahar. Makna ijmali ni kena baca. Pasal kita baca tengah-tengah ayat. Jadi kita hilang sebelum dan selepas. Jadi kita baca sikitlah. Yang ni kena baca. Al-makna al-ijmali. Bayana ta'ala hukma khitbatin nisa'il mu'taddati. Tuhan menerangkan hukum meminang perempuan al-mu'taddat yang masih dalam iddah. Sama ada iddah matian suami ataupun iddah perceraian, dia dah dicerai oleh suaminya. Ba'da wafati azwaj. Tapi hukum sini ialah tentang perempuan yang beriddah kerana kematian suami. Faqala jalla sana'uhu. Maka Tuhan berkata, ma makna wala dhiqa wala haraja alaikum ayyuhar rijal. Tiada kesempitan, tiada halangan, tiada kepayahan, dosa kepada kamu wahai lelaki fi ibda'ir raghbah bitazawuj bin nisa'il mu'taddat. Untuk menerangkan kehendak kamu untuk mengahwini perempuan yang masih dalam iddah ini, tetapi bitariqit talmihil wat tasrih. Yang diizinkan hanyalah dengan cara menyindir. Jangan terang-terang. Terang-terang boleh, tapi lepas habis iddah. Kalau masih dalam iddah, hanyalah secara sindir-sindir. Dia kata, engkau ni cantik, engkau ni macam-macam lah cara ngoraknya. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا أَخْفَيْتُمُوهُ فِي أَنفُسِكُمْ.
Kerana Tuhan tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu minal maili nahwahun, bahawa kamu ada kecenderungan kepada perempuan-perempuan balu itu. Waraghbati fi zawaji bihin, kehendak untuk berkahwin dengannya. Wala yu'akhidhukum ala zalik. Dan Tuhan tidak mengambil tindakan ataupun tidak mengambil kira jika sekiranya kamu hanya menyindir, belum terang-terang. Walakin la yasih an tajharu bihadhihi raghbah. Tapi yang tak sahnya, yang berdosanya ialah kamu sebut secara terang-terang. Wa hunna fi halatil iddah, sedangkan mereka ini masih lagi dalam ruang iddah. Kita akan tengok apa hikmah iddah dan kenapa dilarang daripada dipinang perempuan dalam iddah secara terang-terang. Antaranya ialah kerana menghormati yang kata suami, dan dia pun memang tak boleh kahwin lagi pun dengan iddahnya, ya. Belum ada istibra'ur rahim dia panggil. Rahim belum bersih daripada baka suami yang telah meninggal, ya. Illa bi tariqi ta'ridi wa bil ma'ruf, melainkan dengan cara ta'rid, iaitu sindir-sindir boleh. Wa bil ma'ruf, dengan percakapan baik. Jangan kata mengarut sangat, ya. Bisyaruti alla yakuna hunalika fuhsyun, jangan ada kata-kata lucah atau ifhash fil kalam, ya, jangan ada cakap-cakapan mencarut. Wala ta'zimu an-niyyata ala aqdin nikah, tak boleh lagi tekad tentu masa tetap macam nak kahwin dah, tak boleh, ya. Ala aqdin nikah, di atas akad nikah itu, hatta tantahil iddah, sehinggalah habis iddah. Wa'lamu anna Allaha muttali'un ala asrarikum, ketahuilah bahawa Allah tahu rahsia kamu. Wa dhamairikum, isi hati kamu. Wa muhasibukum alaihi, dia akan hitung kamu di atas itu semua. Thumma dzakara ta'ala hukmal mutallaqati qabla al-fardhi wal masis. Kemudian Tuhan menyebut hukum perempuan yang dicerai sebelum daripada fard, sebelum daripada bayar mahar. Mahar tak bayar lagi, wal masis, dan belum ada persetubuhan pun. Mahar belum dibayar, perempuan pun belum disetubuhi, tiba-tiba dah dicerai. Farafa'al ismi alit talak. Pertamanya cerai boleh. Boleh diceraikan. Qabla dukhul, walaupun belum berlaku persetubuhan. Li'alla yatawahama ahadun anna talak fi hadhihi al-halah mahzur. Supaya tertolak pandangan ataupun sangkaan bahawa cerai dalam tempoh ini ketika belum diserah mahar dan belum disetubuhi itu dilarang. Tidak dilarang, boleh, ya. Wa amara bidaf'il mut'ah lahunna tatiban li khatirin. Apa yang pastinya, dia kena bayar mut'ah, kena bayar sagu hati, ya. Untuk tatiban li khatirihinna, untuk tenangkan hatinya, ya, ambil hati dia. Ala qadari halir rajuli fil ghina wal faqr. Berapa mut'ah bukan mahar. Dia boleh tengoklah lelaki kaya bagi banyak, pakai miskin bagi sikit. Wa ja'alahu naw'an minal ihsan, itu satu bentuk kebaikan hati, ya, kebaikan, kebajikan. Li jabri wahsyati talaq, untuk menampung kerunsingan kerana dicerai. Wa amma idza kana at-talaqu qabla al-masas, cerai berlaku sebelum persetubuhan. Wa qad dzukira al-mahru. Okey, ada dua situasi. Pertamanya, mahar telah ditetapkan. Disebut maharnya berapa masa akad nikah tu. Falil mutallaqati nisful musamma al-maqrub. Maka perempuan yang dicerai sebelum disetubuhi, mahar telah ditetapkan, dia hanya berhak mendapat separuh, ya. Separuh yang dinamakan ataupun yang disebut. Illa idza asqatat haqqaha, kecuali dia yang maafkan, dia tak nak mahar tu, ya.
Au dafa'a zawju laha kamilal mahri, ataupun lelaki yang maafkan. Lelaki maafkan itu dah dia beri semua. Dia tak kena kut. Walaupun dia wajib bayar separuh, dia bagi semua. Au asqata waliyu amriha al-haqqa idza kanat saghira, ataupun wali dia kalau perempuan ni masih kecil, ialah perempuan harus kahwin kecil, ya. Maka wali pun berhak untuk menggugurkannya jika wali tak nak duit. ثم ختم تعالى الآية بالتذكير بعدم النسيان المودة والإحسان والجميل بين الزوجين. Kemudian ayat ini ditutup dengan ingatan tidak lupa persahabatan, tidak lupa kasih sayang, kebaikan dan kecantikan yang berlaku di antara suami isteri sementara mereka bersama. فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ قَدْ تَمَّ, kalau perceraian itu memang dah berlaku, لِأَسْبَابٍ ضَرُورِيَةٍ قَهْرَةٍ, kerana sebab-sebab yang terpaksa, فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا قَاطِعًا لِرَوَابِطِ الْمُصَاهَرَةِ وَوَشَائِجِ الْقُرْبَى. Tidak patut ia menjadi sebab kepada terputusnya hubungan persahabatan dan kaum kerabat jika mereka kaum kerabat, ya. Lagi تمام. سبب النزول قال الخازن في تفسيره نزلت هذه الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء في رجل من الأنصار. Turun kepada seorang lelaki daripada Ansar, tazawwaja imra'atan min Bani Hanifah. Dia kahwin dengan seorang perempuan Bani Hanifah. Jauh ni. Bani Hanifah dengan Madinah 1000 kilometer. Bani Hanifah satu kampung namanya Wadi Hanifah. Lembah Hanifah, orang situ orang panggil Bani Hanifah. Ini di Najd, hari ini di Riyadh, Arab Saudi, ya, jauh. Zaman dululah jauh, ya. Ini Badawi ni. Walam yusamma laha sidaqa. Walam yusammi laha sidaqa. Dia kahwin dengan seorang perempuan Bani Hanifah. Dia belum tetapkan berapa kadar mahar. Summa talaqaha qabla an yamussaha, tapi tak dan bersetubuh lagi dah dia cerai. Fanazalat, maka turun ayat. Ayat ini beritahu dua benda. Pertamanya, boleh ke cerai? Jawabnya boleh. Walaupun belum disetubuhi, walaupun belum disamar. Berapa mahar ditetapkan? Kalau dah ditetapkan, maka separuh. Ya? Kita akan. Kalau tak, macam mana? Ya? Dan apa hukum mut'ah? Hukum pemberian. Ya? Qara al-jumhur malam qira'at ni, ya. Nak baca ke? Hamzah dengan Kisai baca malam tamassuhunna tu dibaca dengan tumassuhun. Okey, ini lagilah menjelaskan bahawa tamassu ni bukan sentuh. Tumassuhun sentuh menyentuh. Ini bersungguh, ya. Kal mubasyarati wal mujama'ah. Jadi dia merujuk pada bersentuhan kulit dan berlaku persetubuhan. Qala al-jumhur 'ala al-musi'i qadaruhu, kepada orang yang kaya qadarnya, ya. Itu jumhur. Birraf'i qadaruhu. Qara Ibn Katsir wa Nafi' qadruhu, ya, qadaruhu birraf'i, baca qadruhu bisukunid dal, ya. Jadi qadaruhu ataupun qadruhu, ya. Kedua bacaan. Kemudian wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Ada qiraat lain baca wa an ya'fu, ya. Ujul i'rab tinggal, ya. Lagi bawah. Kita tengok hukum yang pertama. Lataif. Lataif nak baca ke? Bolehlah kita baca, ya. Abahal Qur'anu ta'rid fi khitbatil mu'taddah. Tuhan haruskan bahasa sindir untuk perempuan yang dicerai dalam iddah dunat tasrih, tanpa sebut terang-terang. Wa min suwari ta'rid, antara contoh kita menyindir, an yakula innaki la jamilah, engkau cantik, au salihah, engkau baik, au nafiqah. Nafiqah ni menyelah cantik tu, ya. Nafiqah ni cantik sangat. Au yadhkuru syakhs ma'athira amamih, ataupun disebut lebih dia. Aku ni lelaki-lelaki sekian-sekian, disebut kelebihan apa nama dia sebagai lelaki.
Rawa Ibnu Mubarak an Abdurrahman ibn Sulaiman an khalatihi Sukainah bin Hanzalah. Daripada Abdurrahman bin Sulaiman, cerita tentang pak saudara dia, ya? Tentang mak saudara dia, Sukainah. Qalat dakhala alayya Abu Ja'far Muhammad bin Ali wa ana fi iddati, ya. Masuk Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ni keturunan anak Sayyidina Ali kot. Wa ana fi iddati, aku dalam iddah. Faqala ana man alimti qarabati min Rasulillah. Ni cucu Nabi ni, ya. Dia kata, engkau tahulah hubungan aku dengan Nabi. Aku ni kerabat Nabi. Tak ada cik. Ni termasuk dalam zikri ma'athirihi, ya, menyebut kelebihan dia. Wa haqqi jaddi alai, hebat tatuk aku dulu. Tatuk aku Nabi SAW. Wa qidami fil Islam, aku pun orang lama dalam Islam. Fakultu, tengok Sukainah ni backing, ya, perempuan dalam iddah, dan dia tegur lelaki ni. Ghafarallahu laka ya Aba Ja'far. Tuhan ampun dosa engkau Abu Ja'far. Atakhtubuni fi iddati. Engkau dah inang aku dalam iddah lagi. Wa anta ukhadhu anka. Salah tu, berdosa dia kata. Au qad fa'altu. Ataupun aku innama akhbartuk. Dia kata, aw qad fa'altu. Dia kata, aku pinang ke? Aku belum pinang. Tengok lelaki ni kata, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia kata, aw qad fa'altu. Betul ke aku pinang? Innama akhbartuki biqarabati. Aku hanya beritahu aku ni kerabat Nabi. Wa maudi'i, dan kedudukan aku, ya, istimewa aku. Lagi? Ya Allah. Nabi pun pernah melakukannya. Nabi dakhala Rasulullah ala Ummi Salamah hina tuwfi anha zawjuha Abu Salamah. Ummu Salamah masih dia jadi janda dengan sebab kematian suaminya Abu Salamah. Falam yazal Rasulullah sallam yadhkuru laha manzilatahu indallah. Dia sebut kelebihannya di situ, tak ya. Wa huwa mutahamilun ala yadihi hatta athara al-hasir. Nabi duk tekan tangan dia ke tanah, ke hasir, ketika sehingga memberi kesan. Fama kanat tilka khutbah, itu belum dinamakan pinang, ya. Belum dinamakan pinang lagi.
Macam mana? Boleh dengar suara tak? Dengar Dengar suara Ustaz. saya tak? Dengar? Dengar. Dengar. Okey. Okey. Okey dah, kita sambung balik. Mana kita ni? Abu Salamah, ya. Jadi, famakanat tilka khutbah. Itu belum dianggap pinang, ya. Kemudian, wala tuwa'iduhunna sirra, ya. Jangan kamu berjanji dengan perempuan yang dicerai itu untuk kahwin, berjanji secara diam-diam. Ini bukan nak kahwin diam, bukan. Betul. Apa nama maksudnya, jangan jangan berjanji diam-diam, ya. Waqa'a kinayatun anin nikah alladhi huwal wat'u li'annahu mimma yusar, ya. Waqa'a kinayatan anin nikah, ya. Jadi sirran di sini, tengok sirran dengan makna nikah, ya. Diam dengan makna kahwin, ya. Dia kata kinayatun anin nikah alladhi huwal wat'u, ya. Sirran perkahwinan, iaitulah persetubuhan kerana dia perkara yang disembunyikan, ya. Summa abbara fihi anin nikah alladhi huwal aqdu li'annahu sababun fihi kama fa'ila bin nikah, ya. Jadi ditakbirkan nikah dengan makna ditakbirkan nikah dengan sir, ya, dengan rahsia. Kenapa dinamakan an-nikah sebagai asir dengan bahasa Quran, ya. Kemudian al-latifatu thalithah, ya. Dzakara al-azma fil ayah wala ta'zimu uqdatan nikah, ya. Jangan kamu tekadkan untuk akad nikah lil mubalaghati fin nahyi an mubasharatin nikah fil iddah, ya. Lil mubalaghati fin nahyi an mubasharatin nikah fil iddah, ya. Ini yang kata tegahan melampau larangan daripada akad nikah dalam iddah, ya. Kalau pinang pun tak boleh secara terang-terang, akad nikah lagilah tak boleh, ya. Ada keazaman niat pun untuk akad nikah pun tak boleh, ya. Lianna al-azma 'ala al-fi'li yataqaddamuhu. Kerana azam berbanding dengan kelakuan mendahului kelakuan. Fa idza nuhiya anhu, jika mendahului atau muqaddimah pun dilarang, kana an-nahyu 'anil fi'li aula, ya, larangan daripada melakukannya pun lebih aula, ya. Kemudian abbara ta'ala bil misasi 'anil jima'i, ya. Ditakbirkan misas yang tadi tu, wa malam tamassuhun, ya. Sebelum daripada kamu menyentuhnya. Menyentuh di sini bukan sentuh, maksudnya dah bersetubuh. Wa huwa minal kinayatil latifati allati ista'malaha al-Quran, antara kinayah-kinayah yang banyak digunakan Quran, ya. Wa innama kanna ta'ala biqauli la tamassuhun al-mujama'ah ta'diban, ya. Tuhan sebut sentuh, dan akan maksudnya bersetubuh. Itu ta'diban dilibat fi ikhtiyari ahsanil alfaz. Mendidik manusia untuk memilih lafaz yang paling cantik fima yatakhatabun nabi, dalam perkara yang mereka bercakap sesama mereka, ya. Al-khitabu fi qauli ta'ala wa an ta'fu aqrabu littaqwa, bahawa kamu maafkan itu lebih hampir kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa jasa sesama kamu. Lirijali wan nisa'i jami'an, ini ditujukan kepada lelaki dan perempuan semuanya. Warada bi tariqi, apa tu? Warada bi tariqi taglib, ya. Walaupun disebut lelaki, suami, jangan lupa jasa bini, tapi sebenarnya ditujukan juga kepada perempuan.
Jangan lupa lelaki, jangan lupa jasa lelaki dia. Disebut lelaki, taglib dia panggil. Tagliban, hanya memenangkan pihak lelaki. Ataupun biasanya dihadapkan cakap pada kaum lelaki, perempuan termasuk dalamnya. Qala al-Fakhr, idza ijtama'a ar-rijal wan nisa'u fil khitabi kanatil ghalabatu lidzukuri. Jika berhimpun lelaki dan perempuan dalam percakapan, maka yang menangnya lelaki. Lianna dzukurat asal, lelaki yang asal, wa ta'nisu fara', perempuan ini cabangan. Tak apalah tinggal ni. Al-Latifatu Sadisah, al-hikmatu fi ijabil mut'ah. Mut'ah, kita akan tengok nanti hukumnya, wajib ke tak wajib. Mut'ah iaitulah pemberian sagu hati. Kalau ikut zahir ayat ini mewajibkan. Dan demikianlah sebenarnya. Khususnya perempuan yang dicerai sebelum daripada disetubuhi dan belum ditetapkan mahar, maka dia tidak mendapat apa-apa mahar kecuali mut'ah. Maka mut'ah ketika itu orang panggil mut'ah wajibah, mut'ah wajib. Ini satu-satunya situasi yang mana sagu hati wajib menurut jumhur. Kerana dia dicerai belum disetubuhi. Kalau dia disetubuhi, dia berhak mendapat mahar. Dan mahar pun belum ditetapkan. Kalau ditetapkan, dia berhak mendapat separuh mahar. Maka jika belum ditetapkan, maka dia berhak mendapat mut'ah. Apa dia mut'ah? Jabru ihasyid talak. Menutup kesedihan kerana dicerai. Wa takhfif an nafsiha bil muwasati minal mal. Dan meringankan jiwanya dengan pemberian harta. Artinya dah sedih, maka ditenangkan dengan pemberian. Al-Latifatus Sabi'ah ruwiya anal Hasan ibn Ali mutta'a bi asyrati alaf faqat. Faqalatil mar'ah. Al-Hasan bin Ali ni cucu Nabi. Anak Fatimah ni. Hasan dan Husain. Hasan ni dia terkenal dengan rajulun mitlaq. Mizwajun wa mitlaqun. Dia berkahwin acak, bercerai pun acak. Kahwin cerai, kahwin cerai. Dia pernah beri mut'ah 1,000 dinar. 10,000 dinar. Tengok ni 10,000 dinar. Kat juta lagi ni. Faqalatil mar'ah. Tiba-tiba perempuan dia masih sedih. Dia kata, mata'un qalilun min habibin mufarik. Wang ini masih sedikit berbanding dengan kekasih yang berpisah. Dia lebih sayang kepada suaminya lah yang menceraikannya daripada harta yang dia dapat. Lagi. Al-hukmul awal. Ma huwa hukmu khitbatin nisa. Apa hukum meminang perempuan? An-nisa'u fi hukmil khitbah ala thalathati aqsam. Okey, manusia perempuan dalam hal nak pinang tak boleh pinang ini 3 jenis. Ahaduhuma allati tajuzu khitbatuha ta'ridan wa tasrihan. Yang memang boleh dipinang. Boleh dipinang menyindir, boleh dipinang terang-terang. Wahya allati laysat fi ismati ahadin minal azwaj. Iaitulah yang tidak di dalam jagaan siapa-siapa. Dia tidak berada dalam jagaan sesiapa. Bukan dalam ikatan dengan siapa-siapa. Dia bukan isteri orang. Sama ada dia anak dara ataupun dia janda lama dah, habis iddah dah. Walaysat fil iddah. Dia bukan dalam iddah. Li'annaha lama jaza nikahuha jazat khitbatuha. Kaedahnya, mana-mana perempuan yang boleh dikahwini, bolehlah dipinang. Athani allati la tajuzu khitbatuha la tasrihan wa la ta'rida. Perempuan yang tidak harus dipinang. Terang pun tak boleh, sindir pun tak boleh. Wahya allati fi ismati zawjiyah. Iaitulah perempuan yang masih lagi dalam pegangan suami. Dia isteri orang, mana boleh pinang.
فإن خطبتها وهي في عصمة آخر إفساد للعقلاق الزوجية. Itu merosakkan, itu dosa besar ya. وهو haram, ini haram. وكذلك في حكم المطلقة رجعيا. Begitu juga perempuan yang dicerai tetapi masih lagi tolak tu tolak raj'i. Suaminya boleh kembali kepadanya bila-bila masa ya. Maka hukumnya seperti perempuan yang masih lagi ada ikatan perkahwinan ya. Fa innaha fi hukmil mankuhah. Hukumnya seperti seorang perempuan yang masih lagi dalam ikatan perkahwinan. As-salisu, yang ketiganya, allati tajuzu khitbatuha ta'ridan la tasriha ya. Perempuan yang harus dipinang secara sindir saja dan tidak boleh secara nyata terang-terang ya. Ini ayat kita ni. Ayat kita merujuk pada situasi yang ketiga ini. Kisahnya ialah al-mu'taddah fil wafah. Perempuan yang dalam iddah kerana kematian suami. Wahiyallati asyarat ilaiha al-ayatul karimah. Ayat kita merujuk kepada situasi perempuan ketiga ini. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak salah kamu untuk meminang secara sindiran ya. Wa mithluha al-mu'taddah al-ba'inah al-mutallaqah thalathan. Demikian juga perempuan yang dicerai 3 ya, yang suaminya tidak lagi boleh merujuk kepadanya. Maka farajuzu ta'rid, boleh sindir-sindir. Laha dunat tasrih, tapi tidak boleh terang-terang. Wa dalilu ala hirmati tasrih ma qalahu Syafi'i rahimahullah. Lama khussisat ta'ridu bi'alil janahi wajib an yakuna at-tasrihu bi khilafihi. Apabila Tuhan kata yang boleh hanyalah sindir, maka maksudnya terang-terang itu tidak diizinkan ya. Wa hadha istidlalu dalla alaihi mafhum mukhalafah. Ini namanya istidlal daripada faham sebalik ya. Ada satu dalil dia panggil dalil mukhalafah. Secara terang-terang tak nampak dalil tapi di sebaliknya menunjukkan dalil. Jadi dalil kepada haramnya meminang perempuan secara terang-terang. Kerana Tuhan menyebut boleh pinang secara boleh meminang secara sindir saja, menunjukkan bahawa terang-terang tak boleh ya. Al-hukmu tsani, hukum kedua, an-nikahu fil iddah sahihun am fasid. Kalau dia akad nikah juga, perempuan tu masih dalam iddah, dia akad nikah juga, sah ke tak? Haramallahu nikah fil iddah. Kita tahu semua, nikah memang haram. Wa aujabat tarabus ala zaujah, perempuan tu kena tunggu. Sawa'an kana zalika fi iddati talaq aw iddatil wafah, sama ada iddah cerai ataupun iddah kematian. Wa qaddaratil ayah wa yaqulu ta'ala fala ta'zimu 'uqdatan nikah. Jangan berazam pun tak boleh, muqaddimah akad pun tak boleh. Ala tahrimil aqdi ala al-mu'taddah. Haram akad kepada perempuan yang beriddah. Wattafaqa al-ulama ala anna al-aqda fasidun wa yajibu fasfuhu li nahyillahi anhu. Sepakat ulama bahawa akad ini adalah rosak dan wajib difasahkan kerana larangan Tuhan daripadanya. Wa iza aqada 'alaiha wa bana biha fusikha ya. Okey, tengok. Kalau dia akad juga dan dia bersetubuhlah dengannya, jawabnya difasahkan. Nikah tu fasakh, dibatalkan, dipisahkan. Wa hurrimat 'ala ta'bid. Menurut mazhab Maliki, mazhab Ahmad, Hambali, dia haram. Perkahwinan dua orang ni haram selama-lamanya. Termasuk dalam kaedah man ista'jala syai' qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang nak cepat dapat sesuatu belum tiba masanya, maka dia haram selama-lamanya. Macam orang nak pesaka ayah dia bunuh ayah dia. Jawabnya dia tidak berhak dapat pesaka. Ni pun dia nak kahwin cepat-cepat sedangkan belum sampai tempohnya. Jawabnya dia haram selama-lamanya. Ini menurut pendapat Malik ya. Pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, yufsakhun nikah. Nikah itu difasahkan. فإذا خرجت من العدة كان العاقد خاطبا من الخطاب ولم يتأبد التحريم. Tapi lepas habis iddah boleh nak kahwin semula boleh.
Boleh pinang, boleh kahwin semula. Li'annal asla anha la tahrum illa idza tak boleh. Illa anha la tahrum. Asalnya tidak haram kecuali la bidalil mereka tak. Dia kata mana ada dalil mereka ni haram nikah. Tidak ada dalil bahawa mereka ni diharam selama-lamanya. Ya. Bila lagi tinggal bawah. Dia kata zina. Zina pun boleh. Perempuan yang berzina. Lelaki perempuan dia berzina. Tak ada haram secara selama-lamanya. Dia boleh nikah semula. Ya. Okey lagi bawah. Cerita ni menarik tapi kita tak baca dah. Ma huwa hukmul mutallaqah qabla dukhul. Okey ni kisah perempuan yang dicerai sebelum daripada disetubuhi. Okey. Dia kata perempuan ni banyak jenis. Mutallaqah madkhulun biha. Musamman lahal mahru. Perempuan yang dicerai ni banyak jenis. Pertamanya dicerai, disetubuhi dan telah disebut maharnya berapa. Hukumnya. Mutallaqah ghairu madkhulin biha wala musamma lahal mahru. Dicerai, belum disetubuhi dan belum dinamakan ataupun disebut maharnya. Mutallaqah ghairu madkhulin biha wa qad furida lahal mahru. Dicerai, belum disetubuhi tetapi mahar telah ditetapkan. Mutallaqatun madkhulun biha wa ghairu mafrudin lahal mahru. Dicerai, belum disetubuhi, ya. Disetubuhi, telah disetubuhi dan wa ghairu mafrud, dan belum ditetapkan mahar, ya. Ini 4 jenis perempuan. Fal'ula, perempuan pertama, perempuan yang dicerai yang telah disetubuhi dan mahar pun telah ditetapkan. Iddatuha salah satu kuru. Iddah dia ialah 3 kuru, ya, 3 kali suci, ya. Wala yustaraddu minha syai' minal mahar. Mahar yang diberi tak boleh pulang dah, kena ambil balik. Ya, kena perempuan dah milik perempuan kerana dia telah disetubuhi, ya. Quran tersebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, perempuan yang dicerai dia hendaklah menahan dirinya 3 kali suci, ya. Nak buat lagi? Quran juga sebut wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal kamu mengambil apa yang kamu telah beri sesuatu daripadanya. Jadi perempuan ini bereddah 3 kali suci dan berhak mendapat mahar sempurna, tidak boleh dirampas lagi. Lagi? Tak boleh. Bawah. Mana yang jaga sekali? Okey. Wasaniyatu, perempuan yang kedua, zakarallahu ta'ala hukmaha fi hadhil ayah. Ayat kita ni sebut tentang perempuan yang dicerai, yang belum disetubuhi dan belum ditetapkan mahar, ya. Zakarallahu ta'ala hukmaha. Laisa laha mahrun. Dia tidak berhak mendapat mahar kerana dia belum disetubuhi. Walaha muta'ah, tapi wajib diberi kepadanya sesuatu daripada sagu hati yang menenangkan hatinya, ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhun, ya. Kama anna hadhihi laysat 'alaiha 'iddah. Dia tidak berhak mendapat sebarang iddah, ya. Dan dia pun tidak ada iddah. Perempuan ni tak ada iddah. Tak ada mahar dan tak ada iddah. Dia boleh akad nikah tu kalau orang nak pinang dia sebab dia belum disetubuhi. Thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunha. Perempuan ini tidak ada tanggang iddah kepadanya. As-salisatu, yang ketiga. Yang ketiga ni iaitulah perempuan yang dicerai, yang belum disetubuhi tetapi telah ditetapkan mahar. Maka dia berhak laha nisful mahari. Dia berhak mendapat separuh mahar, ya. Wala iddata 'alaiha. Iddah tak wajib kepadanya. Tak ada iddah, ya. Separuh mahar maksudnya apa? Kalau lelaki dah bayar, perempuan tu kena bayar balik, ya. Dia dah bayar sempurna mahar, perempuan tu kena pulangkan separuh.
Kecuali tadilah, kecuali kalau lelaki tu kata ambillah engkau, ataupun perempuan tu kata aku nak pulangkan semua, itu lain cerita. Ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Ar-rabi'ah, zakarahullah ta'ala fi suratin nisa, ya Tuhan sebut dalam suratul nisa, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fahadhihi yajibu laha mahrul mithli. Ya. Ya macam ni wajib kepadanya mahar misil. Ya. Ini apa dia? Ini perempuan yang dicerai, telah disetubuhi, cuma mahar belum ditetapkan. Dia berhak mendapat mahar misil. Mahar misil ni iaitu perempuan seumpamanya berapa dapat. Ya. Itulah. Al-hukmur rabi', hukum yang seterusnya, halil mut'ah wajibah li kulli mutallaqah. Ayat kita ni sebut pasal mut'ah, pemberian sagu hati. Wajib ke? Kita akan tengok nanti. Ya. Sebenarnya tak wajib. Mut'ah ni sunat. Yang wajibnya mahar. Kecuali dalam kes perempuan yang dicerai, yang belum disetubuhi dan belum ditetapkan mahar. Maka masa tu dia tak ada mahar, dia tak ada iddah, tapi dia berhak mendapat mut'ah. Ya. Yang Tuhan sebut, وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَى وُجُوبِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ. Tuhan sebut pasal mut'ah kepada perempuan yang dicerai ni sebelum disentuh, sebelum ditetapkan. Ya. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلِ الْمُتْعَةُ وَاجِبٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ. Ya. Ada mazhab Hasan Basri wajib, dia kata. Annaha wajibah. Tapi ini di luar mazhab 4. Ya. Mazhab Malik kata innaha mustahabah, digalakkan untuk semua. Walaisat wajibah, dan tak pernah wajib pun dia kata. Kerana haqqan alal muhsinin, haqqan alal muhsinin, haqqan alal muttaqin, haqqan alal muhsinin. Jadi tak wajib pun. Hatta kepada perempuan yang dicerai, yang belum ditetapkan mahar, sunat saja diserahkan mahar kepadanya. Wa zahabal jumhur, ini mazhab kita. Antaranya Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Annaha wajibatun lil mutallaqati. Wah, tengok. Lil mutallaqati allati lam yufrad laha mahrun. Dia hanya wajib dalam satu suasana saja, iaitu dalam satu kes perempuan yang belum ditetapkan mahar, ya, yang belum disetubuhi. Wa ammal lati furida laha mahrun fatakunul mut'atu laha mustahabbatun. Ya. Ada pun yang telah ditetapkan mahar, maka mut'ah hanyalah sunat. Ya. Macam kiki lain juga. Ini jumhur orang panggil. Ya. Ma ma'al mut'ah? Apa kadarnya? Mut'ah ni berapa? Ma yadfa'u zawj min malin aw kiswatin aw mata'in li zawjati mutallaqah aunan laha wa ikrama. Ya. Apa yang diberi oleh suami, harta daripada harta ataupun pakaian ataupun apa barang-baranglah kepada isterinya yang dicerai, aunan laha wa ikram, sama ada nak tolong dia ataupun nak muliakan dia. Wa dafa'an li wahsyatil watraq, menolak tolak sedih dicerai, allazi waqa'a fi, yang berlaku kepadanya. Wa taqdiruha mufawwadun ijtihad. Berapa kadar terpulanglah. Apa nama keadaan ataupun pandangan kita lah, lihat berapa kadarnya. Ya. Mazhab Maliki kata laisa lil mut'ah indana had. Mut'ah di sisi pendapat kita tak ada apa-apa batas, ya. Sikit banyak. Syafi'i kata al-mustahab al-musi' khadam. Tengok banyak juga tu, ya. Syafi'i kata kalau orang kaya kena beri seorang khadam kepadanya. Wa alal mutawasit 30 dirham. Orang yang sederhana kaya 30 dirham. Wa alal muqtir muqanna'ah. Makna'ah. Apa makna'ah? Tengok bawah. Pada orang miskin, makna'ah. Tengok mata kaki apa dia makna'ah. Mata kaki dia makna'ah. Tak rujukan je. Tak sebut makna'ah tu apa. Tak apalah. Jadi itulah, ya. Abu Hanifah kata, aqallu hadirek. Khimar wa malhafah. Sekurang-kurangnya kena bagi baju. Tudung. Tempat tidur dia, ya. Hilang dia. Dan tak lebih daripada separuh mahar.
Berapa mahal tu banyak. Ahmad kata dir'un wa khimarun bi qadri ma tujzi bi salat. Pakai yang sembahyang dia. Manukir anu kalau ia miqdari yasari zauj. Ikutlah senang sama ada suami dia kaya ataupun suami dia susah. Wahya muqaddar tu bijtihadil hakim. Boleh juga dipulangkan kepada pemerintah tetapkan. Kerajaan tetapkan berapa. Wala'ala hadzal ra'il akhir arjah. Tengok masya-Allah tuan kitab kita Muhammad Ali Sabuni kata pendapat Hambali ni kemungkinan lebih baik dia kata ya. Okeylah sekadar itulah wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.